RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Rabu 18 Mei bersama saya Syahril Sarafuddin dan juga saya Larendra Fiona bertebaikan. Baik saudara, berikut paparan utama malam ini. Tiada AP untuk import bahan makanan, berkuat kuasa serta-merta. Kebocoran data pribadi lebih 22 juta rakyat bukan milik JPN. Berkuat kuasa serta-merta, permit import tidak dikenakan untuk pengimportan bahan makanan. Keputusan dibuat mesyuarat Kabinet dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bertujuan menjamin keselamatan makanan negara ini. Immediate effect. Maknanya sesiapa saja boleh mengimport apa saja bahan makanan daripada negara luar untuk memastikan kita cukup bekalan makanan. Perincian keputusan akan diumum Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dalam masa terdekat. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian selepas hadir majlis sambutan Aidilfitri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Kementerian Dalam Negeri menafikan data peribadi 22 juta penduduk Malaysia yang bocor milik Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Sebaliknya, pihak bertanggungjawab dipercayai memperoleh data terbabit menerusi pihak ketiga. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, data terbabit bukan milik JPN. Memang kita sedang buat siasatan. Bila kita dapat tengok keluar apa yang berlaku, kita tengok banyak benda yang didapat itu macam collection daripada tempat-tempat lain. Sebab itu kita akan panggil semua mereka yang terbabit dan akan kita maklumkan tidak lama lagi. Bila ditemui pada majlis sambutan Aidilfitri Kementeriannya di Putrajaya, terdahulu media melaporkan berlaku penjualan data didakwa diperoleh daripada pengkalan data JPN. Dalam pada itu, pihak berkuasa mengesahkan menerima satu laporan polis berkaitan kes terbabit. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Kamarudin Maddin, penelitian dilakukan bagi menentukan kesahihan dakwaan. Beliau memberi jaminan siasatan sewajarnya dilaksana bagi memastikan isu itu ditangani segera. Pembakaran terbuka yang tidak terkawal perlu dielak sepanjang tempoh monsun barat daya bermula Sabtu lalu sehingga pertengahan September 2022. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, tindakan tersebut boleh menyebabkan berlakunya jerebu dan pencemaran alam sekitar. Dalam tempoh tersebut, gelombang haba yang ekstrim juga boleh berlaku. Sehubungan itu, orang ramai disaran mengurangkan aktiviti luar yang boleh mendedahkan kepada cuaca panas dan kering. Masa monsun barat daya, angin secara amnya bertiup dari arah barat daya dan dalam tempoh masa ini lazimnya keadaan atmosfera adalah kering dan stabil. Dan berikutan daripada itu, dalam tempoh masa ini kita dapati pengurangan kepada penurunan aman hujan. Dan dengan demikian, bilangan hari hujan dalam masa tempoh musim barat daya ini dijangka akan berkurangan daripada biasa. Dalam pada itu, air pasang besar juga dijangka berlaku sekurang-kurangnya 2 kali sebulan pada awal bulan dan ketika bulan penuh.
3 cadangan pembaharuan berkaitan governance, integriti dan anti rasuah akan dibentang untuk pertimbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, cadangan meliputi hala 7 dasar berhubung penggubalan rang undang-undang RUU sumbangan politik. Perkara itu akan dibentang dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah JKK-MAR. Turut bakal dibentang status terkini pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023 serta cadangan pembangunan Pelan Tadbir Urus Baik Nasional My Governance. Status terkini RUU Ombudsman juga akan dibentang dalam mesyuarat tersebut dan mesyuarat Jemaah Menteri. Penyertaan Malaysia dalam Festival Pasaran Filem Terbesar Dunia, Marché du Film, membuahkan hasil apabila syarikat antarabangsa menyatakan minat menjadikan negara sebagai lokasi penggambaran. Antara jadi tarikan pelaksanaan insentif filem di Malaysia, FIMI. Ya, wartawan Mazliha Hamzah yang berada di Cannes, Perancis, ada laporannya. Pavilion Malaysia di Marché du Film yang membuka kiranya semalam menjadi tumpuan pemain industri antarabangsa. Menurut pengarah Suraya Film Production, Shures R, penerbit dan pengedar filem Perancis, Studio Canal menyatakan minat menjadikan Malaysia destinasi penggambaran karya terbaru mereka. Hasrat itu dihatakan Ketua Pengeluaran Studio Canal, Elsa Bonomi dan Ketua Jualan dan Pengedaran Mati Demori semasa sesi perbincangan dan makan tengah hari bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Mereka turut teruja dengan pelaksanaan FIMI dan insentif lain yang ditawarkan. Tan Sri Anwar Musa said they will do some programming to welcome some of the countries to come to Malaysia to check it out. What is FIMI about, how the rebates and what are the locations we available in Malaysia. Pembikin filem yang membuat penggambaran di Malaysia ditawar ribat tunai 30% menerusi FIMI dan ribat tambahan sehingga 5% melalui ujian budaya. Mempromosi Malaysia sebagai destinasi penggambaran antarabangsa akan memberi pulangan yang baik kepada negara terutama dalam ekonomi dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan untuk bekerja dengan syarikat antarabangsa. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM dan Finas telah menyertai pasaran antarabangsa sejak 2009 dengan penjualan kandungan kreatif oleh syarikat produksi tempatan yang menyertainya sejak 12 tahun lepas sebanyak 600 juta ringgit. Mazliha Hamzah melaporkan dari Cannes, Perancis untuk RTM. 4 lelaki berusia antara 23 hingga 31 tahun yang disyaki terlibat kes curi kabel di Alamanda Putrajaya ditangkap. Penahanan pada 12 Mei itu dibuat berdasarkan risikan anggota IPD Putrajaya. Menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACPA Asmadi Abdul Aziz, nilai kerugian telah dianggarkan berjumlah RM6,800. Dua telah dihadapkan pada mahkamah hari ini dan dua lagi telah dijadikan sebagai saksi lah. Kepada pemilik-pemilik barang-barang rusuh, jangan sewenang-wenangnya menerima barang-barang berupa kabel dan sebagainya dari orang yang tak berkenaan, yang tidak diketahui asal-usulnya. Sekiranya memiliki apa-apa maklumat tentang ketidaktentuan tentang barang daripada mana diperolehi, supaya menghubungi pihak polis. Ujian saringan air kencing mendapati 3 daripada suspek positif dadah selain mempunyai rekod kesalahan berkaitan kes dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 dan 414 Kanun Keseksaan. Baik saudara, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti dahulu harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 25 Mei 2022.
projek sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru Singapura dijangka memainkan peranan penting dalam meningkatkan aktiviti ekonomi yang beroperasi berkembang lebih meluas. Ia bukan sahaja akan mengurangkan kesesakan lalu lintas tetapi akan menggalakkan lebih banyak perniagaan serta aktiviti rentas sempadan. RTS juga dijangka mengurangkan penggunaan tambak Johor sehingga 35% apabila mula beroperasi pada tahun 2027. Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp, Datuk Muhammad Zarif Hashim berkata, hampir 122,500 orang daripada jumlah pengguna tambak Johor dijangka menggunakan RTS. Pada masa ini, pembinaan RTS sudah 15% berjalan mengikut jadual ditetapkan. Kita pun telah selesaikan isu-isu berkaitan dengan pengambilan tanah yang pun telah diselesaikan pada lewat bulan Disember tahun lepas. Semenjak bulan Disember tahun lepas, kita telah giatkan semula construction. Tempoh perjalanan dapat dipendekkan kepada 15 minit kerana kompleks imigresen, kastam dan kuarantin Singapura dan Malaysia akan ditempatkan dalam satu bangunan berbanding lebih sejam ketika ini. Industri runcit negara dijangka tumbuh 6.3% tahun ini, jauh lebih baik berbanding penguncupan 2.3% pada 2021. Kelonggaran SOP, bantuan tunai dan pengeluaran khas KWSP antara faktor menggalakkan perbelanjaan pengguna. Trend positif kuasa beli dilihat sejak Ogos tahun lalu. Justru industri peruncitan diramal berkembang 16.5% bagi suku pertama tahun ini dan 4.2% pada suku berikutnya. Looking at what happened the last 1 month, right? We may have to revise the projection upwards, right? But whether that will result in a higher growth rate, we still yet to see, right? Because there's still a few factors for consideration. Koperasi peserta Felcra Malaysia Berhad KPFB memeterai perjanjian persefahaman MOU bersama Siap Development Sdn Berhad, Koperasi Perkhidmatan Pelajaran Nasional Berhad Kopernas, Koperasi Kaki Tangan Felcra Malaysia Berhad KKF dan Koperasi Hartanah Angguna Berhad KOHAP. Pengerusi KPFB Datuk Sabari Misran berkata, MOU ini bagi membangunkan 3 lot tanah berkeluasan 3.197 hektar milik KPFB membabitkan anggaran nilai pembangunan kasar GDV RM389 juta. InsyaAllah kita akan jual harga mampu milik RM400 per square feet. Dan dia ada dua type. Satu yang 900 kaki persegi dan satu lagi 1000 kaki persegi. Dan rumah ini kita akan jual kepada keutamaan kepada koperasi lah, ahli-ahli koperasi yang ada di sekitar Lembah Kelang ni khususnya. Melalui projek ini, KPFB dijangka memperolehi keuntungan 13% daripada nilai GDV iaitu sebanyak RM50 juta. Temeterainya MOU ini juga Kopernas, KKF dan KOHAP akan bertindak sebagai ejen penjual bagi projek perumahan tersebut. Pembinaannya dijangka dimulakan hujung tahun ini dan mengambil masa selama 3 tahun. KPFB berharap MOU ini dapat menambahkan lagi pendapatan koperasi dalam jangka masa pendek dan panjang. Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia dipersetujui negara itu. Datuk Seri Tajuddin juga mendapat surat daripada Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyatakan persetujuan dengan pelantikan. Kita pun dah setuju untuk melantik. Indonesia pun dah bersetuju. Saya difahamkan Datuk Seri Tajuddin dah pun mendapat surat daripada Presiden Indonesia yang bersetuju dengan pelantikan. Jadi dia orang politik yang lama, mungkin pengalaman. Jadi kita tunggulah selepas dia bertugas, kita tengoklah.
Prestasi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela setakat suku pertama tahun ini berjaya mencapai liputan 4G sehingga 95.7%. Sejumlah 7.027 juta premis telah mengaplikasikan penggunaan jalur lebar dengan kelajuan internet pada 40.13 Mbps iaitu melepasi sasaran fasa 1 jendela dengan hanya 35 Mbps. Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Datuk Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik berkata, Jendela menyasarkan 100% liputan 4G di kawasan berpenduduk serta pemasangan rangkaian gentian optik di 9 juta premis secara berperingkat. Ia bagi memberikan perkhidmatan internet dengan kelajuan 100 Mbps menjelang tahun 2025. Terdapat isu-isu tentang di kawasan-kawasan yang bagi pihak perkhidmatan, dia kata pembekal perkhidmatan dia kata dah okey, tapi orang di kawasan tempat itu kata belum okey. Jadi kita kena tutupkan jurang tersebut. Mungkin tak cukup prasarana ke, tak cukup backhaul ke dan sebagainya. Dan juga kita dengar tentang keluhan tentang kos perkhidmatan. Bela ditemui pemberita selepas program Hari Bersama Pelanggan di Lembaga Pembangunan Langkawi Lada. Berkuat kuasa serta-merta, 55 kawasan pendakian dan 14 hutan lipur di Perak ditutup sementara. Langkah itu diambil berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Jadi kita nak tutup supaya orang ramai tidak sewenang-wenangnya pergi ke tempat berkenaan. Dan satu lagi, kita memang ada permit yang kita keluarkan untuk peminat-peminat mendaki gunung ini naik. Kalau dia ikut schedule, kita tahulah pukul apa dia masuk dan pukul apa betul keluar. Tapi ada setengah-setengah tu dia tak, sama ada dia masuk tak ikut jadual, atau yang kedua dia punda jadual. Dia patut masuk hari Sabtu, tapi hari Sabtu dia tak boleh masuk, dia pindah hari Ahad. Dia tak maklumkan kepada kita dia pindah jadual. So kita tak tahu apa berlaku sebenarnya. Jadi inilah bendanya kita akan tengok balik SOP kita untuk mengawal kejadian ini daripada berulang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Ini perkembangan terbaru dari Hanoi. Malaysia kini telah mengumpul 26 pingat emas setakat pukul 8 malam tadi. Terbaru 2 pingat emas diraih kontingen Malaysia menerusi Sukan Karate. 2 pingat emas karate diperoleh menerusi acara iaitu Komite bawah 67 kg lelaki dan Komite bawah 50 kg wanita. Si Syah Malarani dan H. Surya Sankar muncul wira menyumbang kedua-dua emas itu. Dalam saingan Komite bawah 50 kg wanita menyaksikan Syah Malarani meraih pingat emas selepas lawannya dari Thailand tidak dapat meneruskan aksi final akibat kecederaan. Terdahulu Kem Karate Negara menghadiahkan pingat emas ke-25 menerusi Surya yang mengungguli acara akhir 67 kg lelaki menewaskan atlet Indonesia dengan keputusan 5-3. Sedara, lagu Negaraku sekali lagi berkumandang di Heron Lake Golf Course and Resort Hanoi pada hari ini apabila skuad golf lelaki negara menghadiahkan pingat emas ke-24 menerusi acara berpasukan. Kejayaan itu turut menyaksikan sukan golf membawa pulang 2 emas, 1 perak dan 1 gangsa sekaligus memahat sejarah tersendiri. Wartawan Alif Ashraf Kamanur di Hanoi, Vietnam ada laporannya. Selepas menghadiahkan emas menerusi Ervin Chang dalam acara individu lelaki, hari ini Kem Golf Negara terus membuat kejutan di Hanoi.
Terbaru, satu lagi emas diraih skuad golf negara menerusi acara berpasukan lelaki dan ia juga adalah pingat emas ke-24 buat kontingen Malaysia. Pasukan lelaki negara yang dibarisi Marcus Lim Pang Chuen, Erwin Chang dan K. Rajsri Kanes serta A. Natishvar mempamerkan aksi cemerlang apabila berjaya mengatasi cabaran Thailand terutama pada 9 lubang terakhir. I just wanted to give my everything and in the end it was enough lah, and I'm very happy for the last few shots. Hati dah berdebar-debar sikit tapi in the end it's all good lah, so I'm happy for the team and happy to make history. Overall, I'm very proud of this golf team. It's a very new golf team, especially for ladies. Everybody's new. The men's golf team, only myself and Raj has played SEA Games before. I played 3 times including this one, and first time in golf history we're able to get 4 medals. 1 bronze, 1 silver and 2 gold. That's extra bonus. Dalam aksi tersebut, skuad berpasukan golf lelaki negara meraih pingat emas menerusi kemenangan dengan keputusan 2-1. Keputusan di Heron Lake Golf Course Resort itu turut menyaksikan Malaysia menamatkan kemarau pingat emas lebih 20 tahun dalam acara berpasukan lelaki terakhir pada 2001 di Sukan C Kuala Lumpur. Malaysia sebelum ini hanya pernah 2 kali memenangi acara berpasukan lelaki iaitu pada 1989 dan 2001. 2 emas yang diraih pada penyertaan kali ini juga menjadi pencapaian paling cemerlang Camp Golf Malaysia dan ia pastinya akan menjadi memori indah buat sukan berkenaan. Buat semua pemain golf negara di Hanoi, anda telah membanggakan Malaysia. Tahniah kami ucapkan. Saya Alif Ashraf Kamanur bersama juru kamera Fizul Sailan di Hanoi, Vietnam untuk Berita RTM. Ini pula aksi melibatkan skuad memanah negara. Pada hari ke-6 saingan recurve menyaksikan kem memanah negara menghadiahkan 1 perak dan 2 gangsa masing-masing menerusi Khairul Anwar Muhammad dan Shakira Masaih dalam acara campuran serta individu lelaki dan wanita. Pada aksi tersebut, pasangan negara yang memulakan aksi dengan baik berdepan gandingan Indonesia, Riau Salsabila Ega Agata, Reza Octavia gagal menekalkan momentum sebelum tewas 2-6 sekaligus membawa pulang perak. Tingkat gangsa acara itu menjadi milik wakil Vietnam yang melakar kemenangan 5-3 ke atas atlet dari Filipina. Bagi Khairul Anwar, tidak timbul istilah terlalu yakin selepas mencipta panahan tersempurna di awal saingan, namun mengakui ia sedikit sebanyak mengubah pendekatan yang akhirnya membawa padah. Alhamdulillah, at least kita tak balik dengan tangan kosong untuk kategori curve, dan secara totally memang saya boleh kata yalah, kita dah buat yang terbaik, tapi untuk performance yang kita sendiri tahu, saya sendiri tahu kita boleh buat lebih lagi. So memang banyak kekurangan kami dekat sini. Saya sendiri pun start daripada qualification round semua, so banyak kekurangan lah. Apapun kita dah cuba buat yang terbaik. So alhamdulillah dengan 1 perak 2 gangsa. Untuk rekod dalam acara recurve, skuad negara sebelum ini membawa pulang 1 perak dan 1 gangsa menerusi recurve berpasukan lelaki dan recurve berpasukan campuran pada edisi di Manila. Kontingen Malaysia masih berada di landasan terbaik bagi mencapai sasaran 36 pingat emas, 35 perak dan 75 gangsa. Itu keyakinan disuarakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lian Ke. Jelas beliau, Malaysia masih mempunyai beberapa lagi sukan pilihan seperti gym rama, karate dan taekwondo yang mampu menghadiahkan pingat untuk mencapai sasaran itu sebelum tamasya berkenaan menutup tirai pada 23 Mei ini. Datuk Seri Lian Ke turut menyeru seluruh kontingen untuk terus berjuang demi Malaysia. Dalam masa sama, beliau turut berharap skuad bola sepak Harimau Muda mampu melakar kemenangan ke atas Vietnam pada pusingan separuh akhir esok.
Jaguh silat negara Muhammad Al-Jufri Jumari mengakui akan bersara selepas menyertai kejohanan silat dunia yang akan diadakan di Melaka pada Julai depan. Pesilat berusia 30 tahun itu sebelum ini kecewa apabila tersingkir di separuh akhir kelas F kategori 70 hingga 75 kg sukan C di Hanoi. Jelas Al-Jufri keputusan itu dibuat kerana mahu memberi tumpuan kepada keluarganya selain membuka peluang buat pesilat-pesilat muda mengambil alih tempatnya. Untuk pengetahuan semua, ini adalah SEA Games terakhir saya dan World Champ terakhir saya di bulan 7 nanti di Melaka, insyaAllah. Ya, mutamat untuk keputusan saya sebab saya dah rasa memang dah berjanji pada diri saya. Saya tak bercakap dengan orang pun. Hari ini saya bercakap depan media. Eksklusif. Bahawasanya jika saya mengalami kecederaan yang teruk di bahagian lutut dan bahu, saya akan berhenti. Al-Jufri ditemui di KLIA selepas pulang daripada menyertai Sukan C 2021 di Hanoi, Vietnam. Kali terakhir dia meraih emas ialah pada edisi 2017 di Kuala Lumpur. Saudara, berikut kedudukan pingat semasa Sukan C Hanoi yang sedang berlangsung ketika ini. Kita beralih ke saingan Liga Super. Sabah FC berjaya melonjak ke tangga kedua Liga selepas menumpaskan Penang FC 4-2 di Stadium Bandaraya Pulau Pinang semalam. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee kini menyamai 15 mata dengan pendahulu Johor Darul Takzim JDT yang kurang 2 perlawanan. Skuad The Rhinos terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-23 menerusi tandukan Badrul Bakhtiar. Bersambung babak kedua, tuan rumah bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan gol T. Saravanan pada minit ke-51. Bersentak dengan jaringan itu, Sabah menggandakan asakan dan hasilnya Jackson D'Souza kembali meletakkan pasukan itu di depan pada minit ke-57. Selang 3 minit kemudian, Badrul meledakkan gol ketiga Sabah dengan jaringan akrobatik sebelum Stuart John Wilkin menambah gol keempat pada minit ke-66. Meskipun Hilal El Helwi cuba merapatkan kedudukan buat Penang FC pada minit ke-76, namun ia sudah terlambat untuk menghalang Sabah pulang dengan 3 mata. Dalam satu lagi aksi Liga Super, KL City FC berjaya menewaskan Sarawak United 2-1 di Stadium Negeri Kuching. Sarawak membuka jaringan menerusi S. Chanturu pada minit ke-15, namun KL City menyamakan kedudukan menerusi Paulo Josue pada minit ke-36 diikuti jaringan kemenangan J. Parthiban pada minit ke-89. Di Stadium Darul Aman Al-Usta Kedah, Darul Aman KDA FC sekadar mencatat keputusan seri tanpa jaringan dengan Negeri Sembilan FC. Satu mata tersebut hanya membolehkan tuan rumah KDA FC berada di tangga keempat Liga dengan 14 mata. Sementara Negeri Sembilan FC pula di tangga ketiga dengan 15 mata. Baik, bersama kembali. Fiona, biasanya kalau majlis perkahwinan sendirilah, pasti kita akan mengambil cuti. Betul. Tapi lain buat guru di India ini tetap mahu mengajar walaupun pada hari perkahwinan dia. Kita saksikan segmen hashtag malam ini. Oleh kerana tidak mahu anak muridnya ketinggalan, seorang guru sanggup untuk tidak mengambil cuti di hari perkahwinannya. Menurut media tempatan, pria Kumar Gaurav telah diberi cuti namun tetap memilih untuk mengajar murid-muridnya. Kebanyakan ibu bapa dan guru-guru memuji tindakannya itu.
Seorang petani Venezuela diiktiraf secara rasmi sebagai lelaki tertua di dunia. Menurut Guinness World Record, lelaki berusia 112 tahun itu dikenali sebagai Juan Vicente Perez. Dia mendapat pengiktirafan itu berikutan kematian seorang warga Spanyol iaitu pemegang gelaran lelaki paling tua sebelum ini. Difahamkan ingatan Perez masih kuat selain mempunyai kesihatan yang baik. Baik, ini pula hati-hati ketika membuat ujian saringan. Ini bagi mengelak berlakunya perkara tidak diingini seperti yang dialami Bobby Lee 30-an kerana tertelan batang ujian calitan COVID-19 sepanjang 6 inci. Dia cuba menelan batang itu namun tersekat di kerongkongnya. Bimbang keadaan bertambah parah, dia kemudian bergegas menjalani pembedahan kecemasan. Baik, berita perdana 18 Mei berakhir di sini. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Dan saudara ikuti program inklusif selepas ini. Itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.